Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min islamin 'addan wa zada 'alaina ni'matan ni'matu amni wa aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, malikul dunya wa yawmiddin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan pada diri saya sendiri, seterusnya kepada sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sehinggalah di akhirat. Di saat keemasan ini, mimbar mengambil kesempatan pada hari Jumaat yang penuh barakah, yang juga merupakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, dengan mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga segala amalan dan pengorbanan kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang sempurna dan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ada pepatah yang menyatakan tiada kemenangan semanis kejayaan dalam pengorbanan. Jiwa seorang hamba yang tulus dan ikhlas dengan Allah tentu sahajalah sanggup melakukan apa sahaja pengorbanan setuluh hati demi kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat yang tiada ternilainya, nikmat kesihatan, nikmat keseleraan hidup, nikmat rezeki yang dikurniakan selama ini terlalu tinggi, hinggalah jika dinilaikan dengan rezeki amal hamba-hamba ini, seorang ulama pernah menyatakan bahawa amalan seorang hamba selama 50 tahun tidak mampu untuk membayar harga nikmat sebelah mata yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka justru itu hanya redha Allah Subhanahu wa taala jualah pada setiap hamba, mendapatkan demi keselamatan kehidupan kita di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, senario COVID-19 masih menghantui kita. Kita masih lagi belum menang. Jangan kita mengambil mudah kerana perjuangan ini masih belum terhenti. Sempena Hari Raya Korban ini, kita sepatutnya merakamkan jutaan penghargaan kepada Barisan Harapan yang berjuang demi kesejahteraan keselamatan kita. Mereka terdiri daripada golongan keselamatan, para doktor, jururawat, para pembantu perawat kesihatan, pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menghadapi konflik pandemik ini. Termasuklah mereka yang menghulurkan bantuan tenaga, harta benda yang sanggup berhabis-habisan demi kesejahteraan orang lain. Mereka berjuang demi kita. Jangan pula terasa selesa dengan pengorbanan orang lain kepada kita. Padahal sepatutnya kita terus juga harus turut serta berjuang menjaga diri kita daripada menjadi penyumbang kepada kehancuran tembok yang dibina oleh keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan kita sesama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 dan ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal 'adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin 'alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab seksa yang tidak terperi sakitnya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan daripada kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu menghendaki
Inilah hakikat yang sebenarnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sejarah pengorbanan yang tidak akan berakhir. Ada di kalangan kita mereka yang berjuang secara tidak dilihat dengan mata kasar. Dengan kata lain, mereka berjuang yang tidak didendangkan. Tetapi mereka ini adalah insan yang mungkin tidak diberikan penghormatan di dunia, tapi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala tetap menjanjikan pahala yang berlipat ganda dengan balasan syurga kepada mereka. Jika titisan darah binatang korban, setiap satu bulu binatang, segala anggota bakal menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi peguam kita di akhirat kelak. Inilah pula harta yang kita korbankan, tenaga yang kita curahkan, air mata yang kita tumpahkan demi perjuangan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu bakal menjadi dana dan saham kita di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Taha ayat yang ke-112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal minas salihati wa huwal mu'minun fala yakhafu dhulman wala hazman. Dan siapa yang mengerjakan sebarang apa daripada amalan-amalan yang soleh sedang ia beriman, maka tidak seharusnya merasa takut dianiayai dan dikurangkan sedikit daripadanya pahala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memandang tidak memandang kepada zahir hanya amalan kita sahaja, kualiti sesuatu yang dikorbankan semata-mata. Bahkan yang lebih utama, kualiti daripada amalan hamba itu, walau apapun haiwan ternakan yang kita korbankan. Namun begitu yang dikehendaki adalah keikhlasan yang menatijahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat korban itu diterima. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah binatang korban ataupun hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampainya ialah amalan ikhlas berdasarkan takwa kamu. Maka marilah sama-sama kita mencari peluang dan ruang yang ada ini untuk kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukan hanya berkorban semata-mata, tetapi menjalinkan ukhuwah silaturahim dan menegakkan dan memperingatkan tentang amalan-amalan Islam yang baik untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar hari ini juga berpesan agar kita semua meningkatkan kehidupan kita dengan amalan-amalan yang soleh. Bukan hanya sekadar datang ke masjid pada hari Jumaat, tetapi hendaklah kita memuliakan majlis-majlis ilmu dan sama-sama kita menimba ilmu pengetahuan untuk menjadi bekalan kita di akhirat. Marilah sama-sama kita mengambil iktibar pengorbanan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini menjadi pengajaran yang besar kepada kita erti pengorbanan. Maka nilai pengorbanan kepada kita, yaitu pengorbanan yang perlu kita ambil natijah daripada kehidupan kita, daripada harta kesayangan kita, untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mimbar ingin menarik perhatian kepada jemaah dengan beberapa perkara daripada khutbah hari ini. Pertama, Hari Raya Aidil-Adha mempunyai kaitan yang rapat dan menggalakkan ibadah korban yang dijanjikan ganjaran yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas dan mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat ibadah yang diterima dengan keikhlasan hati dan jiwa. Yang ketiga, pengorbanan hakiki adalah sebagai yang sanggup mengorbankan apa saja demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, suruhannya maupun larangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wal khairun wa 'azama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud, dan ingatlah apa juga kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentu kamu akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang sebaik-baiknya, yang amat besar pahalanya. Dan minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum biminal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muqidhi min ad-dhalal wa jahalatin illa an-nuril haqqi wa iman muhdad. Wa ala alihi wa sahbihi الذين هم قدوتنا ولهم فضل على جميع أمتي إلا يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وعلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع الغوي وفضول وخبر وأنه أعمى نهاكم عنه وزجر. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بالأمر والعظيم وأمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم في المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم أصلح إماتنا وأولاء أمورنا وأسمح لي اللهم بعنايتك والتوفيق جلالة المالك مولانا الأمير الكريم والسلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدر شاه ووالي عبده تنكو شرف الدين ابن عبد الشيخ ابن السلطان صلاح الدين جميع الأمر الكريم وجميع الأشراط والملكية. اللهم وكنهم للسداد وأصلح بالعباد والبلاد واجعل التقوى لهم بخير الذات إنه رؤوف رحيم جواد يا لطيف بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله عظيما يذكركم واشكروا نعمته يزدكم واسألوا من فضيلتكم وذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن